أستغفر الله إن الله كان توابا 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 السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan kemukakanlah kepada mereka misal perbandingan. Kehidupan dunia ini samalah seperti air yang kami turunkan dari langit. Lalu bercampur baulah tanaman di bumi antara satu dengan yang lain. Dan kembang suburlah ia disebabkan air itu. Kemudian menjadilah ia kering, hancur ditiup angin. Dan ingatlah, adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia. Dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan. Dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Dan ingatlah, hari kami bongkarkan dan terbangkan gunung ganang. Dan engkau akan melihat seluruh muka bumi terdedah nyata. Dan kami himpunkan mereka di padang mahsyar. Sehingga kami tidak akan tinggalkan seorang pun dari mereka. Dan mereka tetap akan dibawa menghadap Tuhanmu dengan berbaris teratur. Sampai dikatakan kepada mereka, kamu sekarang telah datang kepada kami berseorangan sebagaimana kami telah jadikan kamu pada mulanya. Bahkan kamu dahulu menyangka bahawa kami tidak akan menjadikan bagi kamu masa yang tertentu untuk melaksanakan apa yang kami telah janjikan. Dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya. Dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami. Mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya. Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul Kahf. Surah yang ke-18 pada juzuk yang ke-15. Pada ayat yang ke-45 sehingga ayat 49. Kalau sebelum ini Allah Ta'ala menceritakan bagaimana hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bagaimana sifat dunia yang akan binasa. Dan Allah memberi perumpamaan antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Orang beriman yang berbangga dengan ketaatannya kepada Allah dan juga ibadat. Manakala orang kafir yang berbangga dengan harta benda, yang berbangga dengan kekayaan, yang menyangka bahawa harta dan kekayaan itu boleh membantunya. Maka Allah Ta'ala telah memberi perumpamaan tersebut. Dan bagaimana kesudahan orang yang kafir, dimusnahkan seluruh miliknya. Maka pada ayat yang berikutnya yang kita baca, Allah Ta'ala nak gambarkan betapa nikmat dunia itu sari'atul inkira, cepat habis, cepat binasanya. Dan Allah Ta'ala menjelaskan harta, anak-anak, semuanya cuma perhiasan manusia. Yang dinilaikan oleh manusia, yang dipandang oleh manusia. Dan perhiasan ini akan binasa, akan hilang. Bukan suatu perkara yang bodoh bila seorang berbangga dengan perkara yang akan binasa. Perkara yang tidak kekal. Ini menunjukkan bagaimana kebodohan orang kafir berbangga dengan sesuatu yang tidak kekal. Berbangga dengan sesuatu yang tidak akan menjadi milik mereka selamanya. Apatah lagi dengan merendahkan orang beriman. Berbangga dengan banyaknya harta dan anak pinak. Maka Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang kita bacakan
bagi menerangkan betapa cepatnya dunia binasa dan cepatnya ia akan musnah. Bukan sekadar Allah Ta'ala menceritakan nikmat-nikmat dunia ini akan binasa. Allah Ta'ala memberitahu apa yang lebih kekal. Apa yang lebih baik. Yang perkara ini tidak binasa. Kemudian Allah memberi suatu keadaan lagi di mana akan jelas kebaikan itu kekal abadi, iaitu berlakunya kiamat. Bila berlakunya kiamat, maka seluruh dunia dihancurkan. Seluruh gunung ganang diterbangkan, diluluhkan, dileburkan sehingga bumi menjadi rata. Tiada lagi yang tertinggal dan kekal. Tiada lagi yang ada. Bukan sekadar harta-harta yang berada di tangan orang kafir, berada di tangan manusia, musnah binasa. Bahkan dunia ni pun hancur. Dunia tempat di mana mengandung segala kekayaan. Inilah pembendaharaan dunia ataupun segala kekayaan dunia di dalam kandungan, segala kekayaan berada dalam kandungan dunia. Segala pembendaharaan itu berada dalam peti dunia ini. Maka bayangkan dunia ini juga dihancurkan. Maka apa yang tinggal? Bukan sekadar harta kat tangan, harta yang dipandang pada mata. Ini dunia seluruhnya akan binasa dan ditegakkan akhirat. Waktu itu apa yang akan bernilai? Waktu itu apa sebenarnya yang paling berharga? Supaya mereka mengetahui penilaian di sisi Allah itu lebih baik. Sebab itu Allah Ta'ala sebut pada ayat berikutnya dengan firman-Nya, wal baqiyatus salihat. Dan yang kekal lagi baik itu, itulah yang mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis, dalam memberi maksud baqiyatus salihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim pada malam aku diisrakan. Lalu Ibrahim alaihissalam berkata kepadaku, ya Muhammad, akri ummataka minnis salam. Sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbati azbatul ma' wa annaha qi'an wa anna gharasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wahai Muhammad, sampaikan salamku pada umatmu dan beritahu mereka bahawa syurga itu elok tanahnya, nyaman airnya, dan sesungguhnya ia amat subur. Dan tanaman yang ada padanya ialah ungkapan dan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maknanya siapa yang mengucapkan ucapan ini maka padanya atau ditanam dalam syurga dengan tanam-tanaman. Bagi mewakili setiap kalimah yang diucapkan. Dan riwayat yang lain Rasulullah berkata, istakthiru minal baqiyatis salihat. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala at-takbir wat-tahlil wat-tasbih wat-tahmid wala haula wala quwata illa billah. Perbanyakkan amalan-amalan yang berkekalan. Jangan duk fikir banyak harta, jangan duk fikir banyak anak, jangan duk fikir banyak-banyak jawatan, pangkat, gelaran. Perbanyakkan dengan baqiyat yang kekal, salihat yang diterima di sisi Allah. Lalu para sahabat berkata, apa dia ya Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, takbir, yani Allahu Akbar. Tahlil, yani la ilaha illallah. Tasbih, yani subhanallah. Tahmid, yani alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani daripada Ibnu dan juga Ibnu Marduyah daripada Abi Darda katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah hunnal baqiyatus salihat wa hunna yahtudnal khataya kama tuhattu syajaratu waraqaha wa hunna min kunuzil jannah. Kata Nabi SAW, ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah, inilah benda yang kekal akhirat kelak. Bukan harta, bukan anak pinak. Ni, benda yang kekal. Dan ia akan menghapuskan segala dosa dan kesalahan. Akan berguguran dosa sebagaimana pokok menggugurkan daunnya. Bagaimana daun tadi gugur daripada pokok. Dan ia, yang zikir tadi adalah simpanan syurga. Min kunuzil jannah. Imam Nasa'i meriwayatkan
daripada Abu Hurairah, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu junnatakum. Carilah benteng kamu. Binalah benteng kamu. Lalu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah musuh datang menyerang kita sehingga kita kena ada benteng? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal junnatukum minan nar. Bukan benteng musuh tu, benteng daripada neraka. Iaitu ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Fa innahunna, kalimah ini, ucapan ini, ya'tina yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat kelak, muqaddimat sebagai benteng, muaqibat sebagai pertahanan, wa munajjibat wa mujannibat, dan sebagai penjauhan, ini menjauhi daripada kemurkaan Allah. Hunnal baqiyatus salihat, inilah dia yang dimaksudkan oleh Allah, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Itu dari sudut makna ataupun kita katakan perkataan baqiyatus salihat. Baik, kalau kita lihat penafsirannya secara umum, bila Allah kata wadrib lahum, beri contoh kepada mereka wahai Muhammad, masalah gambaran al-hayati dunia, kehidupan dunia itu, kamain, seumpama air, anzalnahu, yang kami turunkannya, minas samai, daripada langit, fakhtalata bihi, lalu bercampur dengan air tadi, nabatul ard, yakni tanaman-tanaman bumi. Artinya kita tanam pokok, kita tanam sayur, apa saja yang kita tanam, lalu air pun turun menyiraminya, air pun turun untuk menyuburkannya. Maka selepas dia subur, dia jadi apa? Pokok-pokok ni sesudah dia berkembang biak hatta berbuah, kata Allah, fa asbaha hashiman, dia kemudian akan hancur. Kita tanam pokok buah. Bila pokok tu dah berbuah, akhirnya jadi apa? Kuning daun. Menunggu ajal. Baik, katakan Ustaz, itu mungkin pokok rock melon Ustaz. Macam mana pokok rambutan? Dia dah berbuah, dia tak hancur lagi. Atau pokok durian. Ya, pokok yang kita sebut, yang sementara ni timun ke, kita tanam terung, labu, kita tanam sawi atau tanam kangkung, tanam benda-benda yang memang kita kena harvest, kita kena hasad, kita kena petik awal. Ambil cepat. Maknanya bila kita ambil, kalau lambat ambil, dia akan kuning, hancur, rosak. Ni pokok-pokok besar ni, durian pun sama. Selepas dia subur, dia akan mati. Cepat atau lambat, maka ukuran tadi ditentukan oleh Allah. Allah suruh kita tengok pokok-pokok yang bagaimana cepat mereka berbuah, sebab kita suka tanam pokok yang cepat berbuah. Seronok tengok. Dan sebagaimana pokok tu cepat berbuah dan subur, kita juga tengok bagaimana fa'asbaha hashima, dia mula hancur. Tazruhur riyah, akhirnya bila ditiup angin habis. Itulah perumpamaan dunia. Sehebat mana pun kita di dunia, sekuat mana, sesubur mana, dia akan binasa. Dia akan hancur. Kalau kita tak nampak hancur kat situ, kita sendiri hancur. Kita mati. Kenapa Allah Ta'ala beri perumpamaan kepada harta ni hancur? Sebab itu yang akan dilihat oleh manusia sepanjang hari. Manusia tengok, orang yang ada harta banyak pun habis. Hilang. Kemudian kata Allah, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Kemudian kata Allah, al-mal, harta itu. Wal banun, anak-anak. Baik, kenapa sebut harta dulu, baru sebut anak-anak? Bukankah orang sayang anak dulu pada harta? Kalau kita tengok dari sudut harta anak-anak, harta sayang. Kita cari harta. Anak pun sayang. Antara harta dan anak, mana kita sayang? Baik, zahirnya kita akan kata anak. Siapa pun kata saya anak lah. Tapi apa nilai? Apakah kita merasa tegar untuk melihat anak kita tanpa harta? Miskin, papa kedana, nak beli baju pun tak boleh. Kita pasti menangis meratapi ketidakmampuan kita. Kerana itu manusia sanggup makhatir, mengambil segala kesukaran untuk mencari harta. Lalu tinggalkan anak. Kita sayang anak pada harta. Zahirnya begitu, betul. Tapi mana keutamaan kita untuk membahagiakan anak? Kita sanggup gadai nyawa cari harta. Akhirnya kita tak nak anak kita susah, kita keluar rumah pagi-pagi. Balik petang. Atau ada yang tak nak bercuti kerja, nak kumpul duit biar anak senang. Biar anak boleh belajar dengan mudah.
Biar anak tak mengeluh kelaparan. Biar anak segala keperluan dipenuhi. Ni kita ayah-ayah, kita ibu-ibu semua berjuang ke arah tu. Sanggup kerja. Bila mana kita nampak anak kita terabai keperluannya, kita sanggup tinggalkan anak untuk cari harta. Atau ada kaum ibu sanggup tinggal anak untuk dia cari harta. Bila tolong orang jaga. Sebab apa? Tidak mahu anak dia susah. Maka sebab itu Allah takdimkan, Allah murahkan dengan harta. Harta kepentingan dalam menjaga anak. Dan kepentingan dalam menjaga diri kita. Baik, Allah menyebut dua benda yang penting dalam hidup kita. Al-mal wal banun. Harta dan semua atas dunia ni cerita yang tu. Harta anak, harta anak. Biar Allah Ta'ala beritahu pada kita nilainya apa. Contoh pada urfun nas, pada nilai manusia, benda tu paling berharga, sebab itu kita bangga bila sebut anak ramai. Anak berapa? 18 orang. 20 orang. Bangga tak? Bangga. Harta banyak mana ada ni? Bilion. Sekian. Bangga tak? Bangga. Tetapi itu pada urfun nas, pada penilaian manusia. Contoh manusia sepanjang zaman duk hormat orang yang banyak harta, banyak anak. Kalau diberitahu jadi harta banyak, ni VIP. Ni anak ramai pun sama VIP. Anak ramai. Anak dia kerja pula macam-macam. Tapi biar Allah beritahu nilai sebenar apa dia. Ketika semua manusia berbangga anak ramai, harta ramai, sebagaimana kita kisahkan tentang sahibu jannatain, juga berkata, ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Aku banyak harta dan pengikutku pun ramai. Anak-anakku juga ramai. Azzu nafara. Maka Allah beritahu, ini penilaian yang sebenar. Itu semua nilai spekulasi. Bukan harga sebenar. Anak kita harta bukan nilai kita sebenar. Sebab itu yang tidak harta tak hina sebenarnya. Di sisi Allah. Yang tak ada anak tak hina di sisi Allah. Tetapi pada nilai manusia betul. Manusia memang dia bersaing ke arah tu. Allah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilalaikan dengan sikap kamu berlomba-lomba, biar ramai anak, biar banyak harta. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk kubur. Baik, kita tengok, kita tanya orang ramai anak dengan orang ada harta. Bila dia masuk kubur, apakah beza dia dengan orang lain? Yang ramai anak, yang banyak harta. Bila dia masuk kubur, apakah beza dia dengan orang miskin selama ni dihina? Orang tak berharta, orang tak beranak pinak. Apakah dia ada perbezaannya? Tidak. Dia tetap ditanam dalam tanah. Jadi bezanya dia. Semuanya ditinggalkan oleh keluarga masing-masing. Semuanya tidak lagi disebut dan tidak lagi diingati. Tidak lagi disebut sebagaimana dahulu sebelum lahir tidak disebut. Maka demikian bila mati diulang peristiwa dalam kehidupan manusia tidak disebut. Tentang kita mati sehari dua orang sebutlah almarhum. Pas lama kita mati, dah putus generasi dah tak ada orang sebut dah. Moyang-moyang kita ada tuan-tuan sebut nama moyang tuan-tuan. Ya kalau moyang tu glamour sikit mungkin sebut lagi lah. Tapi kita sebut secara umumnya. Asasan secara umum. Kadang nama atuk kita pun dah kita tak sebut dah sekarang. Kalau tanyalah kubur atuk kat mana, tak tahu. Sebut pun tak dalam percakapan tu, tak ada dah. Tinggal lagi pendekatan kita, ayah kita. Lepas ayah kita mati pula, lama-kelamaan kita pula jadi atuk, kita juga akan tinggalkan nama ayah kita. Sebab dulu kita balik kampung jumpa ayah kita. Sekarang tak ada, anak kita pula balik kampung jumpa kita. Kita sudah berada pada status ayah. Dulu kan waktu mak ayah kita ada lagi kat kampung, kita pun balik kampung. Sekarang mak ayah tak ada lah. Anak-anak kena balik kat kita pula. Maka kita lah mak ayah sekarang. Yang anak-anak pulang tempat kita. Jadi tak lagi sebut orang tu. Tentang orang tu ialah kita satu hari nanti. Dia punya cycle dia atau dia punya dauran, dia punya pusingan dia macam tu. Tak payahlah kita nak rasa lain pada orang lain. Memang kita sama je. Suatu hari nanti nama saya tidak akan lagi disebut. Bila saya mati. Sebagaimana saya katakan dah banyak nama yang saya pernah kenali mereka. Hatta saya daripada keturunan mereka saya tak sebut nama dia. Moyang-moyang saya tak sebut dah. Mungkin habis laju pun tok saya, atas pada tok saya pun tak tahu. Kalau saya tahu nama pun tak tahu kubur mana. Takkan lagi disebut. Siapa sebut moyang dia? Ada yang menyebutnya? Ya, dia tidak akan lagi disebut sebagaimana dahulu sebelum lahir dia tidak disebut. Kita ada dua keadaan kita tak akan disebut. Pertama, sebelum kita lahir kita tak akan disebut. Sebab kita tak ada.
Nak sebut apa? Hal ata 'alal insan hinum minad dah lam yakun syai'an madhkura. Apakah tidak sampai berita kepada manusia bahawa mereka dulu tidak wujud dan tidak pernah disebut. Kemudian keadaan kedua, bila mana kita mati, kita tak akan lagi disebut. Macam mana nak disebut tuan-tuan? Kalau kita ada pasangan, pasangan kita dah ada jodoh baru. Kalau kita ada anak-anak, anak-anak kita ada kesibukan baru. Kesibukan kita, kesibukan mereka bukan lagi kita, tapi diri mereka. Nak beli rumah kat mana, nak itu kat mana. Apakah orang yang sibuk dengan dunia sempat berfikir tentang orang yang sudah mati? Nak beri masa pada orang yang sudah mati? Jangan harap. Tak ada orang hidup saya saja nak beri masa pada orang mati. Kita kadang-kadang nak beri masa pada orang hidup sama kita pun tak dan. Nak jumpa kau sekejap boleh? Tak boleh, sibuk, ada kerja. Jangan kata orang mati nak jumpa dia. Jangan kata dia tu nak jumpa orang mati. Orang hidup tak nak jumpa dia. Susah, sibuk. Jadi apakah kita menyangka bahawa itu yang menjadi nilai kita? Kata Allah, zinatul hayati dunia itu cuma hiasan dunia. Nama hias, contoh kalau kita selalu tengok benda-benda yang berhias ni, sifatnya dia akan hilang cepat. Akan hilang cepat. Kita buat kereta berhias. Sekejap sehari habislah kereta berhias tu. Ni kita kahwin buat pelamin, hias-hias pelamin. Nanti petang dia ambil balik lah. Sebab namanya hiasan. Hiasan cuma sekejap. Kita rumah kita hias kejap-kejap, lepas tu dah habis. Habislah sebab kita dah duduk dah tak ada dah hias-hias tu. Dah sampah merata-riti dah. Nama perhiasan sifatnya sekejap. Dipandang seronok sekejap kemudian habis. Kata Allah, wal baqiyatus salihat, dalam keadaan halnya ketika mana ramai manusia berbangga dengan dunia. Walhal yang kekal. Kata Allah, wal baqiyat yang kekal. Di sisi Allah, as-salihat yang benar-benar berfungsi. Kata salih, berfungsi benar. Bila kita sebut anak soleh, anak yang berfungsi. Kita kalau sebut suatu produk tu, hadza salih isti'mal. Ini berfungsi untuk guna, salih. Kalau sebut ghairu salih, tak boleh guna, tak boleh pakai. Ni dah expired date. Salih maknanya berfungsi. Inilah benda kekal yang berfungsi, membantu, menolong, menyelamatkan kita. Harta tak berfungsi selamatkan kita. Melainkan kita letakkannya pada jalan taat. Anak pinak juga sama tak berfungsi secara zahir anak pinak. Allahumma illa melainkan kita letaknya pada jalan taat. Maka kata Allah, wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika sawaban. Ia merupakan sebaik-baik pahala di sisi Allah, wa khairun amala, dan harapan yang kita letakkan. Contoh kita letak anak kita sebagai harapan. Tanya orang ada anak. Apa yang kita harapkan pada anak-anak? Ya, harapan saya, anak saya ni akan jaga saya waktu tua, akan tolong saya, akan. Maka ia adalah amal kita. Apa dia? Harapan. Bukan ain dengan hamzah. Amal. Amal ni cita-cita kita. Perancangan yang kita nak. Tuan-tuan simpan duit dalam bank, harapannya apa? Harapan tua nanti boleh guna. Tapi Allah beritahu yang patut menjadi harapan kita amal soleh. Sebab yang lain-lain memang tak boleh harap. Tak boleh harap. Anak-anak kita hakikatnya mereka tak boleh harap pun. Asasnya begitu. Melainkan orang soleh kadang mereka, tapi seumumnya tidak. Tidak sebagaimana kita sendiri yang beramal untuk kita. Maka Allah menyuruh kita tekankan. Sebab itu para ulama ketika menyebut perkataan baqiyatus salihat. Apa maksud baqiyatus salihat? Selain daripada zikir-zikir kita sebut tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setengah ulama menyatakan iaitu segala amal kebaikan. Segala amal ketaatan seperti solat, seperti sedekah, seperti jihad, seperti menolong fakir miskin, dan juga zikir. Dan juga zikir yang mendekatkan kita pada Allah, yang meninggalkan kesan dalam diri kita. Baik, semua amal soleh ini dia tinggal kesan. Tapi amal yang paling kuat meninggal kesan ialah zikir kita pada Allah. Sebab dia pergi ke hati kita. Kerana itu kita disunatkan memperbanyakkan zikir. Ya, sembahyang tu bagus, sedekah bagus. Tapi yang paling kuat ingatan, kuat pada hati kita, banyakkan berzikir. Sebab itu Allah sebut, wadhkurullaha zikran katsira. Sebut nama Allah banyak-banyak.
Tuan-tuan, kita nak sembahyang banyak-banyak tak larat. Tak mampu. Kita boleh zikir banyak-banyak. Sebab zikir tidak ada halangan. Orang uzur, orang haid, orang nifas, orang istihadah. Orang dalam keadaan macam mana pun dia boleh berzikir. Jalan, berlari, naik kenderaan, duduk, bangun. Ketika bersendirian bersama ramai orang, kita boleh zikir, tak susah pun. Kerana zikir ini ibadat paling mudah yang dilakukan oleh lidah. Tetapi dia meninggalkan kesan yang besar kepada yang sentiasa menyebutnya. Kerana itu kata ulama, kalau kita nak nampak dunia dengan rupa sebenar, perbanyakkan zikir. Kerana setiap zikir itu membuka hijab. Tak macam mana saya nak tengok dunia ni memang sementara. Sebab saya duk sayang dunia lagi ni. Sayang ke selimut, sayang katil, nak boleh tinggal ke, nak bangun malam. Saya duk sayang lagi anak cucu saya. Ni berperang anak cucu. Nak pergi kuliah ke nak main cucu? Kuliah ke nak main cucu? Berperang. Macam mana saya nak biar Allah buka hijab saya? Supaya dunia ni, asal dunia jangan halang kita buat baik. Bukan kita kata buang dunia. Dunia, sifat pertama jangan halang kita buat baik. Sifat kedua dibantu kita buat baik. Dan sifat ketiga, dunia itu adalah kebaikan sendiri. Kebaikan akhirat kita. Kalau dia tidak berfungsi begitu, kita tak nak ambil dunia. Mana-mana dunia yang menghalang kita untuk buat baik, jangan ambil. Mana-mana dunia yang boleh menyebabkan kekurangan ataupun nilai kebaikan itu berkurangan pun tak boleh ambil. Jadi melalaikan, melupakan kita. Mana-mana dunia yang boleh menyebabkan kita tidak nampak akhirat pun sama. Maka sifat dunia ini sama ada dia membantu kita atau dia menyemarakkan lagi, menjadikan kita lebih semangat untuk buat perkara akhirat. Atau kita boleh jadikan dunia itu akhirat sendiri. Tapi macam mana kita nak nampak tu? Kita nak nampak hakikat, banyakkan zikir. Kerana setiap zikir kita dibuka hijab. Istighfar banyak-banyak. Tasbih banyak-banyak. Tahlil banyak-banyak. Hauq, kita berhaula wala quwata illa banyak-banyak. Maka insya-Allah taala Allah buka hijab sehingga kita nampak dunia sementara. Sebab bukan senang kita nak tengok dunia dengan sifat yang melalaikan, bukan senang. Ramai orang terus merasakan dunia tak ada masalah. Walau terang-terang mengganggu ibadat dia. Tak apalah, kita kan masa panjang lagi buat ibadat ni. Dia nampak masa panjang. Haji pun lambat lagi ni boleh pergi, tak apa. Betul, kita kata memanglah haji sifatnya wajib muassak. Wajib yang punya kelapangan. Itu kalau kita panjang umur, kalau kita mati. Maka apa jawapan kita? Kita nak jawab apa? Maka semua perkara-perkara seumpama ini, kita tangani dengan memperbanyakkan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala selepas menyebut. Allah dah sebut tentang dua orang yang beriman dan kafir. Kemudian Allah menyebut hakikat dunia. Dia cuma perhiasan pada penilaian kamu. Yang sebenar-benar nilainya yang kekal ila akhirat. Kemudian Allah beri contoh. Bagaimana dunia ni langsung tak ada nilai. Kata Allah, bila berlakunya kiamat. Bila berlakunya kiamat, mana ada nilai? Kata Allah, wa yawma nusayyirul jibal. Pada hari kami akan menggerakkan gunung ganang. Yakni menghancurkannya. Kami akan jadikan dia terbang sebagaimana awan yang terbang. Nusayyir, kami jadikan gunung ganang bergerak daripada paksi dia. Lalu bergerak dia seperti awan, lalu dia menjadi hancur. Wabussatil jibalu bassa. Dan bila mana gunung-gunung menjadi hancur lebur. Bassa artinya hancur lebur, habis. Dan ayat ini Allah sebut, wa yauma, dan pada hari kiamat kelak. Nusayyirul jibal, kami akan jadikan semua gunung ganang berterbangan. Seperti kapas-kapas berterbangan. Dengan keadaan hancur. Wa taral arda barizatan, dan engkau akan melihat bumi waktu itu barizah. Apa maksud barizah? Terang benderang, tak ada hutan, tak ada gunung, tak ada lubang, tak ada lembah. Laisa laha ma'lam, tak ada tanda, dia flat. Sehingga tak ada orang boleh sembunyi kat lubang ke, belakang bukit ke, belakang pokok ke, tak ada. Iaitu bila Allah Ta'ala jadikan kiamat, sifat atau tempat kiamat itu barizah. Barizah maknanya tak ada seorang boleh sembunyi kat mana-mana. Kalau kita di dewan kita, mungkin orang boleh sembunyi sebelah sana. Mungkin sembunyi sebelah sana. Ini flat, nampak semua. Tiada yang boleh bersembunyi daripada sesiapa pun. Wa hasyarnahum, dan kami himpunkan semua mereka. Islamnya, kafirnya.
Falam nughadir minhum ahada. Seorang pun kami tak tinggal. Daripada mula Adam AS sampai akhir manusia. Seorang tak ketinggalan. Semuanya akan bangun, semuanya akan dihimpunkan. Semuanya akan dikumpulkan. Wa uridu ala rabbika saffa. Mereka akan dibariskan dengan satu saf. Bayangkan ni, beratus satu saf ni, panjang. Sepanjang-panjang tempat. Nak beritahu luas tempat tu. Dia beratur memanjang. Semua untuk dihisap. Laqad ji'tumuna, kamu pasti mendatangi kami. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami jadikan kamu kali pertama. Mula-mula yang jadikan kamu kamilah. Ini kali kedua kami jadikan kamu, yang kami hidupkan kembali. Dan kamu akan beratur di hadapan kami. Bal za'amtum, bahkan sebahagian kamu ni mendakwa allan naj'ala lakum mau'ida, kiamat ni tak ada. Hari ni dia tengok, ni kiamat. Yang kamu dulu tak percaya ada kiamat, tak percaya ada kiamat, ni kiamat. Wa wudi'al kitab, dan kami akan bentangkan kitab catatan. Fataral mujrimin, waktu itu wahai Muhammad, kamu akan lihat orang jahat. Musyfiqina mimma fi, rasa bersalah, rasa hina dengan apa yang terkandung di dalamnya. Dan orang jahat. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya wailatana, aduhai celaka kami. Ma li hadzal kitab, buku apa ni? Apa benda jenis buku ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kecil besar semua ditulis dan dicatat. Dosa kecil ditulis, dosa besar ditulis, semua. Semua benda dicatat. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka mendapati apa yang mereka lakukan itu tercatat di situ. Hadira, tercatat. Bila tercatat, ingat balik. Dulu kat dunia ni kamu buat, ni kamu buat. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi sesiapa. Di sebalik Allah Ta'ala laknat orang kafir, Allah Ta'ala murka pada ahli maksiat. Tapi laknat Allah dan kemurkaan Allah itu tetap atas sifat keadilan. Maknanya tak adalah kalau benda tu dia tak buat, maka ditulis juga, tak ada. Yang dibuat itu ditulis. Yang tak dibuat tak akan ditokok tambah. Walaupun di sebalik mereka ni laknat oleh Allah. Maka Allah beri satu gambaran. Bagaimana bila berlaku kiamat. Allah beritahu gunung ganang yang hebat, yang kita rasa tak bergerak. Gunung ganang tu bergerak dari tempat dia. Lalu dia bergerak seperti awan. Kata Allah dalam ayat yang lain, yauma takunus sama'u kalmuh wa takunul jibalu kal'ih. Hari di mana gunung ganang menjadi ihn. Apa maksud ihn? Seperti bulu yang berterbangan. Tengok orang pintar bulu, bulu tu terbang. Gunung yang hebat, yang gagah kuat terbang. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa bussatil jibalu bassa, dan hancurlah gunung ganang itu dengan sehancur-hancurnya, fakanat haba'an mumbatha, maka ia menjadi debu yang berterbangan. Bayangkan gunung yang besar tu jadi debu. Jadi macam tepung gandum. Kita macam ayak gandum, ayak tepung gandum. Habis tak ada apa. Kosong rata bumi. Maka Allah Ta'ala nak menggambarkan bagaimana dunia dan kekayaan dan segala perhiasannya hancur. Takat kita nak bangga duit, ni dunia yang kita tetap tinggal, yang kita tinggal ni pun hancur. Gunung ganang yang merupakan sumber kekayaan, galian, emasnya, segala galian kekayaannya hancur. Maka apa lagi yang kita ada? Kalau seluruh bumi ini hancur. Bahkan kata Allah SWT dalam ayat yang lain, fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Allah jadikan bumi ini lapang selapang-lapangnya, tak ada tempat tinggi, tak ada tempat rendah, tak ada lagi bukit, tak ada lagi lembah. Kerana semuanya nampak nyata di hadapan Allah. Wa hasyarnahum, kami himpunkan semua. Ai jama'nahum al-awwalina wal akhirin lil hisab wa jama'nakum ila al-mawqif falam natruk minhum ahada la saghiran wala kabiran. Maksudnya kami akan himpunkan orang dulu dan orang akhir sekali. Tanpa kami tinggalkan seorang pun untuk berdiri di hadapan kami. Sama ada kecil atau besar, semua kena himpun. Habis anak-anak yang mati kecil himpun sekali, ya kena himpun sekali. Semua, bayi-bayi pun sekali dihimpunkan pada hari kiamat kelak. Kata Allah dalam ayat yang lain, dzalika yaumum majmu'un lahun nas, itulah hari dihimpunkan seluruh manusia, wa dzalika yaumum mashhud, hari yang disaksikan oleh seluruh makhluk.
Dalam hadis Nabi kata apa? Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hubatan uratan ghurlan. Faqultu ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din. Faqal al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan dihimpunkan dalam keadaan kaki ayam. Kita tak pakai selipar, tak pakai kasut. Uratan, dalam keadaan telanjang. Semua telanjang. Lelaki, perempuan semua telanjang. Nak beritahu kita tak ada harta. Yang harta-harta dunia kita duk bangga, even kita tokek kain ke, kilang kain ke, tak ada orang yang pakai kain di sana. Semua telanjang. Kenapa Allah bangkitkan manusia dalam keadaan telanjang? Sebagaimana manusia dahulu lahir dalam keadaan telanjang. Allah nak beritahu dia tak punya harta. Kemudian bila mati juga ditelanjangkan. Cuma demi memuliakan manusia Allah perintahkan dikafankan. Realitinya kita telanjang. Kerana kalau orang dikafan dia tak boleh pakai spender ke, tak boleh. Dia tak boleh pakai stokeng ke, tak boleh. Maka dikafankan, yang kain ini akan hancur. Dan bila kita bangkit pula telanjang lagi. Semua telanjang. Nabi-Nabi pun, ya Nabi-Nabi pun telanjang. Semua telanjang. Saya disebut dalam hadis yang lain, yang pertama diberi pakaian Nabi Allah Ibrahim. Tapi realiti pertama bila manusia bangkit telanjang. Kaki ayam. Slipper tak ada. Telanjang. Dan Allah sebut lagi, ghurlan. Dalam keadaan tak bersunat. Dia balik semula. Kulit yang dibuang dahulu. Dihimpunkan balik. Bersama. Nak beritahu, inilah kamu. Macam kita baby baru lahir, tak bersunat semua. Tak ada orang lahir bersunat. Semuanya lahir dalam keadaan tak bersunat. Kemudian kata Nabi SAW, bila Aisyah bertanya, ya Rasulullah, lelaki dan perempuan berhimpun sekali, malulah kami. Tak tengok ke antara satu sama lain? Tak tengok ke? Dah berkumpul lagi perempuan. Itu kalau kumpul kat padang dunia mungkin tengok. Ini pada akhirat. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Kegawatan, kita katakan kegerunan pada hari itu begitu hebat. Sehingga tak seorang pun ingin memandang yang lain. Contoh kita kalau takut sangat, siapa nak tengok siapa? Kita kalau sakit kat hospital, sakit teruk. Tak ada pun orang sakit ni nak tengok orang sakit tu. Kita cuma minta kita selamat. Dalam hadis yang lain, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang ada urusan yang dia sibuk. Allah, habis aku, dosa aku. Ingat belaka. Walau sekecil-kecil dosa dibuat, andai kata dia tak ada dosa besar lah. Kecil pun dia takut. Kalaulah dosa ini dihisab, habis aku. Kalau Allah hukum dengan perbuatan ini dosa lah aku. Maka semua orang bimbang dan semua orang takut. Maka diletakkan buku catatan. Maka Allah Ta'ala di sini tak sebut keadaan buku catatan orang beriman, tapi dia sebut orang kafir. Dia sebut di sini golongan mujrimin yang melakukan dosa dan maksiat. Orang inilah pada hari akhirat kelak berada dalam keadaan hina, musyfikin hina. Tunduk dengan penuh kehinaan atas perbuatan jahat mereka. Kemana Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Ka'ab Al-Ahbar. Wahai Ka'ab, ceritakan kepada aku bagaimana akhirat berlaku. Lalu kata Ka'ab, baik wahai Amirul Mukminin. Bila datang hari kiamat kelak akan diangkat Lauh Mahfuz. Maka tidak ada makhluk yang ada ketika itu melainkan masing-masing melihat amalan mereka. Tercatat di Lauh Mahfuz. Kemudian kata Ka'ab Al-Ahbar, didatangkan kepada mereka buku catatan. Maka buku catatan itu berselerak di bawah arasy Allah. Selerak sebelum dibagi-bagikan. Ini buku-buku rekod berselerak. Macam cikgu sebelum dia bagi kertas soalan atau kertas jawapan atau kad kemajuan, berselerak atas meja dia ni. Nak panggil nama satu persatu. Maka dia berselerak di sisi arasy Allah Ta'ala. Maka dia letakkan buku catatan untuk dipanggil. Summa yud'al mu'min. Yang pertama kata Ka'ab, dipanggil orang beriman. Orang beriman pun datang. Maka dia beri buku catatan di tangan kanan. Maka dilihat padanya. Dan dia melihat kebaikannya badiyat linnas zahir untuk ditonton oleh manusia. Kebaikannya semua ditonton oleh manusia. Wa huwa yaqra' sayyi'ati. Dalam masa yang sama dia pun terbaca atau membaca kejahatan yang dilakukan. Lalu sambil berkata, kanat li hasanat. Aku ada kebaikan. Falam tuzkar. Tapi tidak disebut. Fa'ahabballah an yuriyahu amalau kullah. Maka Allah Ta'ala
Zahirkan semua kebaikan dia buat. Artinya yang ni dibaca, kemudian dia pun baca kejahatan dia. Bila dibaca kejahatan, aku kan ada kebaikan banyak katanya. Maka Allah zahirkan semua kebaikan. Supaya dia tak rasa bahawa ada kebaikan yang tidak ditulis. Hatta izan stanqasa ma fil kitab. Sehingga bila memang ternyata semua tercatat, maka didapati kejahatan-kejahatan yang ditulis di sebelahnya, annahu maghfur, bahawa dia diampunkan. Dia diampunkan, wa annaka min ahli jannah, maka kamu menjadi ahli syurga. Waktu itu dia pegang buku catatan dengan penuh gembira, dia pulang pada keluarganya dan kawan-kawannya sambil berkata, baca buku aku. Ha umukra'u kitabiyah, baca buku aku. Kerana gembira dia. Macam kita dapat result periksa, kita beri ke kawan kita, baca. Ni tengok ni straight A ni. Kita dah baca dah ni. Kita beri pada kawan kita, baca. Kita beri pada mak kita, baca. Inni zanantu anni mulakin hisabiyah. Aku duk nyangka susah hisab aku. Allah mudahkan. Maka dia gembira, dia suruh orang semua baca buku catatan dia. Kemudian ada pun orang kafir, dia panggil orang kafir pula. Dia beri buku catatan sebelah kiri. Kemudian dia cepat-cepat menutupnya. Lalu letak belakang. Fayaj'alu min wara'ihi, tak belakang malu. Ini yang disebut oleh Allah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ada pun orang yang diberi buku catatan melalui belakangnya. Maksudnya dia dapat tangan kiri. Kemudian ditutup. Ni buka, ni buku catatan. Dia buka, dia malu untuk membaca, dia tutup. Kemudian dia sorok belakang. Seperti dia mendapat buku catatan ni di belakang. Dia sorok. Sebab tak nak tunjuk korang. Kita kan kalau tak nak tunjuk korang, kita sorok macam ni. Sorok. Itu kan memang jadi perangai manusia. Semua manusia kan nak sorok benda yang dipegang, dia buat macam mana? Dia akan letak belakang. Supaya orang tak nampak belakang dia. Maka ini perbuatan orang kafir. Wa yulwa unuqah, dan kadang tunduk kepala. Tunduk kepalanya, kenapa? Menyesal, dosa, bersalah. Fayanzuru fi kitabi, kemudian dia membelek kitabnya. Fa iza sayyi'atuhu badiyatin linnas, maka didapati segala kejahatan yang dizahirkan di hadapan manusia. Segala kejahatannya. Fa yanzuru fi hasanati, lalu dilihat pula adalah kebaikan dia. Likai la yaqul afa uthabu ala sayyi'at. Dia oleh kerana jahatnya banyak, ada kebaikannya sikit. Tetapi kebaikannya tadi tidak mampu untuk menegakkan kejahatan yang banyak. Allah tulis juga kebaikannya supaya dia tak kata, kenapa tidak ditulis kebaikan aku? Kerana kebaikannya menjadi sia-sia. Walau ditulis, tulis. Tapi menjadi sia-sia kerana kejahatan dan kekufurannya. Tidak orang kafir akan kata, mana kebaikan kita kan buat baik juga. Ya ditulis. Tapi kebaikan yang tidak diterima. Ini disebut oleh Allah dalam ayat yang lain, amilatun nasibah, yang beramal dalam keadaan penat. Ini kebaikan aku, kenapa aku tak dapat pahala atas kebaikan? Memang tak dapat pun kerana kafir. Maka begitu keadaan manusia yang beriman dan kafir ketika mana menerima catatan. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala tak sebut orang beriman. Allah Ta'ala hanya menyebut orang-orang yang paling celaka, yang dahulu meletak dunia keutamaan. Yang dahulu meletakkan harta benda lebih tinggi pada nilai akidah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasakan pada hari di mana Allah tidak zalimi sesiapa, tapi kejahatanmu akan terselah. Kemaksiatanmu, kekufuran kamu akan dilihat sebagai satu penyesalan yang tidak ada obat, yang tidak ada cara untuk kembali ke dunia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.